Jom buat sedapnya kuih apam cornetto ni. Kalau anda nak tahu macam mana Mok Teh sediakan apam cornetto ni, tonton video ni sampai habis. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Mok Teh harap anda semua sihat-sihat ya. Alhamdulillah. Mok Teh kembali lagi pada hari ini. Apa yang Mok Teh janjikan semalam, Alhamdulillah, Mok Teh tunaikan janji Mok Teh hari ini. Mok Teh akan share dan kongsikan dengan anda resipi apam cornetto. Memang sedap. Apamnya memang gebu-gebas dan dicelup pula dengan coklat tu, bagai macam aiskrim cornetto gitu. Memang sedap dan terbaik. Anda memang kena cuba resipi yang Mok Teh sharekan ni. Memang sedap dan anak-anak memang suka, tertarik sangat. Masa mula-mula Mok Teh dah siap buat tu, anak Mok Teh cakap apa? Aiskrim ke mama? Nampak? Dia ingatkan betul-betul macam aiskrim. Kalau anda nak tahu, jom tonton video Mok Teh ni sampai habis. Dan anda boleh try buat dan jangan derhaka resipi ya. Kalau nak try buat, ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni. Dan boleh tengok resipi dekat bawah video Mok Teh tu nanti ya. InsyaAllah. Jom, jangan buang masa lagi. Kita masuk ke dapur Mok Teh dan kita intai macam mana Mok Teh sediakan bahan-bahannya. Jom. Baik, sebelum kita buat apam cornetto, kita buat dulu kon untuk bentukkan apam cornetto. Bahan-bahan untuk kon: kertas pembungkus nasi, gunting dan tip. Okey, baik. Mula-mula kita akan keluarkan kertas pembungkus tu daripada plastik ya. Okey. Kertas ni kita akan lipat kepada 4 bahagian dan potonglah kepada 4 bahagian juga. Okey, tengok macam mana Mok Teh sediakan dalam video ni. Di sebelum ni Mok Teh dah share dan kongsikan bagaimana nak buat kon apam cornetto ni. Di video sebelumnya Mok Teh dah ada kongsikan. Tapi dalam video ni Mok Teh kongsikan juga, sebab mana tahu kan, takut ada yang tak nak buka lagi video Mok Teh tu ataupun tak jumpa nak cari video Mok Teh tu. Okey, boleh. Maknanya dalam satu video ni boleh terus tengok semua. Daripada buat kon sampailah bahan-bahan untuk buat apam. Okey, baik. Ini kertas. Okey, dilipat 2. Dan potonglah. Okey, lepas tu lipat lagi. Lepas tu kita potong lagi. Okey. Okey, potong. Menjadi kepada 4 bahagian lah. Okey, kalau nak buat kon tu lebih kecil, boleh potong kepada 6 bahagian ya. Okey, sebab Mok Teh buat ni kon ni yang besar sikit lah. Kalau nak saiz kecil, boleh potong kepada 6 bahagian. Kalau buat kecil, lagi comel sebenarnya. Okay. Tapi kalau yang rajin lah kan. Okey, ni kertas. Okey, bahagian yang kilat, Mok Teh masukkan ke dalam. Mok Teh lipat ke dalam. Okey, bahagian yang kasar tu keluar. Nak kurang macam tu ya. Bucunya tu satukan. Okey, ni bucu. Bucu kalau boleh jangan sampai nampak lubang lah. Okey, lepas tu kita akan tape dia. Menggunakan tape lah.
Kalau tak ada tape boleh stapler. Tapi Mak Teh rasa tape lagi kemas. Stapler ni nak masukkan apa semua lagi macam susah sikit. Tape senang lah. Dan senang nak buka kalau tape. Apabila apamnya dah masak, nak buka pun senang. Itulah, nampak. Inilah. Okey. Buat kon, cara buat konnya. Ringkas dan senang kan? Baik. Okey, Mak Teh tunjuk lagi sekali. Okey, bahagian kilat tu ke depan. Dan bucu tu, biar ada satu bucu je daripada atas. Dan bawah tu, bucunya jangan sampai ada lubang. Okey, ni bucu ni. Tu. Nampak? Mak Teh tunjuk tu. Dan jadilah kemaskan. Macam ni lah buat konnya. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, nak cakap bucu tu biar jadi satu. Jangan, kalau biasa kita lipat dia akan ada dua bucu daripada atas. Kalau boleh rapikan biar ada satu bucu je daripada atas tu. Nampak? Satu bucu je. Okey, lepas tu tape. Senang je, insya-Allah anda semua boleh buat. Kepada yang baru nak belajar tu, tengok betul-betul, ikut betul-betul apa Mak Teh sarankan dalam video ni ya. Mungkin dah ada yang dah pro, dah ada yang dah pandai buat ni kan. Tapi kepada yang belum tahu dan baru nak belajar, boleh ikut step by step. Okey, inilah hasil yang Mak Teh dah buat tadi, yang ringkaskan ya. Macam inilah lebih kurang. Okey, dah siap. Okey, kon dah siap, kita ready untuk bahan-bahan apam pula. 4 biji telur, 1 cawan gula custard, 1 sudu overload, 3 cawan tepung gandum, 200 ml ais soda ais krim. Soda ais krim tu 200 ml. Okey, lepas tu 1 penutup esen vanila. Kalau nak perasa pisang pun boleh juga. Sedikit pewarna kuning dan sedikit pewarna hijau. Pewarna ni terpulang ya. Dan coklat yang telah dicairkan dan sedikit badam cincang. Baik, itulah bahan-bahan yang Mak Teh gunakan. Okey, mula-mula sediakan 4 biji telur ni. Telur tu seloknya dibasuh terlebih dahulu. 1 cawan gula kastor. Kalau tak ada gula kastor, boleh blend kisar halus gula biasa je dalam pengisar kering pun boleh. Senang kan. Okey, lepas tu overload. Okey, 1 sudu overload Mak Teh guna. Lebih kurang macam ni lah overload ni. Ada yang tak kena overload tu ke? Mungkin yang dah biasa buat kuih tu dia tahulah overload tu apa. Okey, inilah overload. Ni pewarna kuning. Pewarna terpulang, nak guna yang cair pun boleh, nak guna yang macam Mak Teh guna ni pun boleh. Yang Mak Teh guna ni murah je. Tu. Kalau cair tu tengok atas jenama lah. Okey, lepas tu esen vanila. Esen vanila. Kalau tak nak guna perasa vanila, boleh guna perasa pisang pun sedap. Inilah ais soda ais krim ni. Okey, Mak Teh guna ni. Tak kisahlah jenama apa nak guna, boleh je. Okey, baik. Okey, mula-mula Mak Teh pecahkan 4 biji telur dulu. Okey, 2 biji telur. Okey. Baik, 4 biji telur. Okey, dah pecahkan 4 biji telur. Okey, telur ni kita akan campur pula dengan overload tadi. Yang Mak Teh cakap tadi. Okey, 1 sudu je 1 sudu overload. Okey. Overload ni macam warna kuning kuning telur. Itulah color dia. Itulah. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan gula kastor. Okey, ingat kalau tak ada gula kastor, boleh je kisar gula tu. Okey, bahan-bahan ni kita akan kisar lah. Okey, Mak Teh kisar. Kalau nak kacau biasa pun boleh, tapi lenguhlah tangan kan. Itulah. Okey, Mak Teh guna ni lah. Okey.
pengadun dia ni. Okey. Ni adun dia ni dalam lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tengok jugalah terpulang. Tengok pada telur kita tu. Kalau dia dah macam dah macam gebu nampak dia kan. Dah boleh stop lah. Dan tengok je video motif ni macam mana motif sediakan. Ikut je. Nampak tak? Telur daripada kuning tadi dia dah nampak macam krim dah. Warna krim macam ni. Nak warna macam gini lah. Ya. Okey, motif matikan. Okey, lebih kurang macam ni lah nak gebu dia. Nampak dia macam dah bertanduk gitu sikit lah. Kan? Okey, lepas tu sediakan air soda. Okey, ais krim soda okey. Nak dalam 200 ml. Okey, ni nanti kita akan campurkan dalam telur yang kita dah blend tadi lah. Telur okey. Okey, masukkan air soda. Jangan masuk semua ya, sikit-sikit. Okey, separuh lah lebih kurang. Okey, separuh air soda, lepas tu kisar lagi. Lepas tu kita aduk-aduk dia lagi lah. Masuk sikit-sikit nampak. Apabila dah masuk air soda tu dia dah macam menggelembung kan. Macam berbuih gitu. Itu macam dia menggebukan apam kita. Air soda sebenarnya menggebukan apam kita buat. Okey, masuk sikit-sikit Okey. Apam ni memang lembut. Apam ni juga sesuai untuk apam mekar orang panggil. Itu pun boleh juga buat. Sesuai lah dengan resipi ni. Resipi yang sama. Okey, lepas tu masukkan esen vanila. Satu penutup esen vanila. Maksudnya masukkan esen vanila kalau ada perasa pisang pun sedap. Boleh masuk. Okey, ketepikan. Okey, ketepikan yang tu dulu tadi tu. Okey, lepas tu gandum. Okey, 3 cawan tepung gandum. Suka dengan cawan je. Lebih kurang macam tu. Tepung gandum kena ayak dulu ya. Mukti akan ayak dulu terlebih dahulu tepung gandum ni sebelum masukkan ke dalam bahan-bahan tadilah. Macam telur dan gula tadi kan. Yang kita dah adun tadi. Okey. Buat sehingga habislah. Okey, inilah hasil tepung 3 cawan tepung gandum yang dah ditapis lah. Okey. Okey, lepas tu masuk ke dalam adunan yang kita dah kisar tadi. Adunan kita kacau tadi tu. Okey, masuk sedikit-sedikit ya. Jangan terus masuk semua tepung gandum tu. Masuk sedikit, lepas tu kisarlah, kacau-kacau ya. Lepas dah nampak dah putih tepung tu tak ada, masuk lagi tepungnya. Ulang benda yang sama sehingga tepung gandum tu habis. Okey. Boleh kan? Nampak kan? Nampak tak? Dah habis tepungnya. Okey, inilah hasilnya yang Mukti dah adun dengan dengan alat ni, alat pengadun dia ni. Okey. Inilah hasilnya. Nampak? Baik. Lepas tu kita akan masukkan dalam mangkuk. Okey, ini untuk tujuan mewarnakan dia. Masuk sedikit dulu sedikit. Jangan ke semua ya sebab kita akan warnakan dia. Nampak? Mukti masukkan sedikit je dulu. Ni Mukti nak warnakan dia warna kuning. Okey, untuk pemilihan warna tak kisah ya nak warna apa. Terpulang sesuai selera anda lah. Kalau macam nak warna coklat, pilihlah warna coklat, cecair coklat. Kalau nak warna kuning, hijau, purple, terpulang lah kan. Ini Mukti buat warna yang ada je kat rumah. Kalau anda ada warna yang lebih menarik, silakan buat. Okey, lepas tu dah kacau sebati tadi warna tadi. Dah tak nampak warna putih dah tu. Nampak warna kuning je semua tu. Okey, masukkan dalam plastik. Kena sediakan plastik ya. Plastik biasa pun boleh. Macam Mukti tu guna plastik bungkus lauk je. Kat rumah yang dah ada. Guna apa yang dah ada je buat ni. Tak perlulah kalau macam dah ada tu nak beli apa semua. Guna je apa yang dah ada kat rumah. Okey, masukkan dalam plastik tu. Letak cawan, letak masuk dalam plastik. Senang lah nak masukkan dia. Lepas tu ikat. Kalau ada piping bag tu senang. Sebab Mukti ni tak ada. Jadi Mukti guna plastik bungkus lauk ni je pun boleh. Lepas tu
bentukkan bucu dia. Bucu macam ni ya. Lepas tu kita akan potong dekat bucu tu. Ini tujuan senang kita nak buat, nak masukkan dalam kon tu nanti. Lebih kurang macam ni lah ya. Okey, nampak ya. Okey, lepas tu Mak Tia guna pula bahan warna hijau, pewarna hijau ni. Pewarna hijau ni pun nampak cantik juga kan. Okey, Mak Tia kacau-kacau sebati sehingga tak nampaklah putih dia tu. Tenggelam warna putih dia tu. Macam biasa ya. Baik, Mak Tia isi pula yang warna hijau dalam plastik. Okey, ulang benda yang sama ya. Kalau macam 3 pewarna yang kita letak, buat yang benda yang sama. Okey, pastikan ada bucu gitulah. Bucu tu nanti kita akan potong. Okey, lepas tu yang putih. Okey, Mak Tia ringkaskan. Masukkan yang putih. Maknanya 3 warna lah, putih, kuning, hijau Mak Tia buat. Kalau nak buat warna coklat, tambahlah warna coklat. Okey, lepas tu kita nak susun kon kita. Kalau boleh, kalau ada yang bekas yang tinggi sikit tu, boleh masukkan kon dekat dalam tu, lagi senang. Okey, nampak. Mak Tia susun dah kon kat lubang-lubang tu. Kalau ada bekas macam cawan ke, boleh juga masuk dekat cawan tu dulu. Boleh susun masa kita nak buat ni. Kat sini rumit sikit. Okey. Kat sini rumit sikit sebab dia akan bergerak-gerak. Kita kena pastikan betul-betul lah. Hati-hatilah buat masa kita nak masukkan adunan tadi ke dalam kon. Kalau boleh ada yang apa-apa tu boleh sendal kon tu supaya dia tak bergerak. Tapi atas kreativiti masing-masing lah ya, macam mana nak buat kon tu supaya tegak dan tak bergerak-gerak. Okey, ni Mak Tia ringkaskan. Okey, masukkan yang warna putih. Okey, Mak Tia masukkan warna putih dulu kat bawah tu. Masukkan sampai habis lah. Okey, lepas tu warna hijau pula. Okey, gunting pula yang warna hijau. Untuk warna ni tak kisahlah warna apa nak letak dulu atas sesuai selera kita lah. Okey, masukkan pula yang warna hijau. Okey, proses ni macam makan masa sikit lah. Lepas tu warna kuning. Lebih kurang gitulah Mak Tia tunjuk ya. Nanti mungkin anda lagi kreatif daripada Mak Tia rasa. Nanti anda boleh buat lah. Cuma ikut dulu step by step apa yang Mak Tia ajar dalam video ni. Nanti anda boleh buat sendiri atas kreativiti anda sendiri. Okey, nampak. Ni yang dah siap lah Mak Tia buat tadi. Masukkan bahan tadi. Lepas tu masukkan dalam pengukus lah. Pengukus ni lubang dia besar sikit lah. Okey, seeloknya kat pengukus tu boleh sendal sebab apabila dia dah kita kukus, dia mungkin akan lembik sikit. Dia basah sikit kan. Kalau seeloknya letaklah apa-apa tepi kon tu kat bawah tu. Sendal dia supaya dia tak bergerak. Okey, bucu ni Mak Tia potonglah sikit sebab masa Mak Tia tutup tu dia tak boleh nak tutup rapat. Jadi Mak Tia potong sikit bucu kat atas tu. Okey, lepas tu lapiskan dengan kain penutup pengukus tu. Okey, supaya air dia tak masuk dalam apam. Kalau air masuk dalam apam, nanti apam kita tak kembang. Okey, ni ringkaskan. Okey, ni dah masak lah. Apam pun dah kembang. Okey, Mak Tia sejukkan dulu seketika. Nampak tak? Dah jadi tahu apamnya. Memang gebu lembut sangat. Sekejap je Mak Tia letak tu dah habis tahu anak-anak makan. Okey, sejukkan seketika. Lepas tu kita akan buka daripada kon ni. Nanti kita lihat hasilnya macam mana. Sediakan pinggan. Okey, Mak Tia akan buka kon tadi. Okey, inilah aiskrim. Aiskrim pula. Sebab bentuk dah macam aiskrim, Mak Tia pun dah tersasul panggil aiskrim. Inilah apam, kuih apam. Okey, Mak Tia akan buka. Nampak? Ini memang basah lah sikit. Okey, tapi dalam tu dia tak basah lah sebab kita dah letak ke dalam kan. Yang plastik tu, bahagian yang licin tu dia letak ke dalam. Nampak Mak Tia buka? Nampak tak hasil dia? Memang macam aiskrim. Kan? Cantik dan gebu macam aiskrim. Okey, kita susun dia kat situ.
Dia bergerak pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tape, jadi senang nak buka. Tapi kalau stapler, susah sikit. Itu Mokti sarankan apabila kita buat kon tu, biar menggunakan tape, lagi senang nak buka. Nampak? Wah, memanglah. Okey, ini yang kedua. Ulanglah proses sehingga habis. Okey, buka tape. Kita buka. Yang penting dalam tu dia, dalamnya nampak cantik. Luar tak cantik tak apa, dalam tu nampak cantik kan. Bahagian atas tu kan dia kembang kan. Kalau ada setengah yang nak nampak kemas, boleh gunting sikit kat atas tu biar nampak rata. Okey. Ataupun nak terus celup dengan nak coklat macam tu pun boleh. Mokti terus celup je. Sebab nak buang atas tu sayang pula kan. Celup je dengan coklat. Coklat tu kena cairkan dululah nanti. Inilah hasilnya, nampak. Cantik kan? Cantik dan memang macam bentuk aiskrim. Itulah hasilnya. Alhamdulillah. Nampak? Gebu-gebas. Kembang pun cantik. Kembang semangkuk dia tu cantik, nampak? Okey. Ini dah sejuk. Dah sejuk, nanti kita akan kita akan toppingkan dia dengan coklat dan badan cincang. Okey, untuk topping dia tu terpulang ya, nak coklat warna apa? Warna pink ke, warna putih ke, warna memang coklat ke. Lepas tu untuk taburan atas tu boleh guna badan cincang ataupun coklat rice. Pun boleh. Yang warna-warni tu kan, itu lagi nampak menarik. Sebenarnya atas kreativiti masing-masing lah. Dan Mokti guna dan Mokti buat ni atas apa yang bahan-bahan yang ada je kat rumah. Okey. Yang dah sedia ada. Mokti tak beli pun. Untuk buat ni sedia ada je bahan-bahan yang kat rumah. Mokti ada badan cincang dan coklat yang untuk dicairkan. Inilah badan cincang ni, seloknya dipanaskan dulu sekejap dalam oven. Ataupun kalau ada tak ada oven, boleh panaskan atas kuali biasa. Okey, lepas tu celuplah aiskrim pula. Asyik nak tersasu je sebut aiskrim. Sebab nampak macam aiskrim kan. Itulah. Okey, celup dalam coklat tu. Apam kita ni, baru betul apam. Okey, kuih apam kita ni celup dalam coklat yang telah dicairkan tadi. Nampak? Lebih kurang macam itulah. Lepas tu kita akan taburkan dia dengan badam cincang. Okey. Apabila dah tabur badam tu, nampak menarik kan? Macam bentuk aiskrim betul kan? Nampak? Taburkan dia. Kalau ada coklat rice yang color warna-warni tu pun boleh. Cantik juga. Inilah hasilnya. Nampak? Tada! Dah siap. Mokti siapkan kuih apam cornetto ni. Sebab bentuk dia dah macam cornetto. Aiskrim cornetto kan. Itulah dipanggilnya apam cornetto. Alhamdulillah. Betul-betul selumus buat ni. Memang makan masa yang lama sikit. Tapi Alhamdulillah, walaupun letih, walaupun penat, Mokti bersyukur dan gembira dapat menghasilkan kuih apam cornetto ni. Dan boleh berkongsi dengan anda. Okey. Selamat mencuba kepada anda yang nak mencuba resipi yang Mokti sediakan ni. Nampak? Memang sedap. Dia lembut, nampak? Bekas Mokti pegang tu pun nampak lekuk sebab dia lembut. Okey, inilah hasilnya. Okey, anda boleh cuba. InsyaAllah, Mokti doakan kepada yang baru nak mencuba tu, menjadilah anda buat. Tapi ikut step by step dan tonton video Mokti ni sampai habis, insyaAllah. Kalau tak tonton video sampai habis, nanti tak tahu macam mana Mokti sediakan ni. Harap tonton sampai habis. Baru ilmunya tu mantap dan dapat. Itulah saranan Mokti untuk anda semua. Dan terima kasih kepada yang menonton dan yang baru menonton juga. Mokti ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada anda semua kerana support Mokti dan selalu ada setiap Mokti upload video.
Alhamdulillah. Inilah sedikit perkongsian daripada Mokti. Sampai jumpa lagi di resipi yang akan datang. Salam sayang daripada Mokti. Bye. Assalamualaikum.